Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Cik Guru ucapkan kepada semua murid SK Bandar Seri Putra. Apa khabar semua? Cik Guru doakan agar semuanya dalam keadaan sihat dan ceria serta bersemangat untuk meneruskan PDPR pada kali ini. Baiklah, pada minggu ini untuk PDPR kaunseling dalam surat Apa Kata GBK, jom bersama dengan Cik Guru untuk menjawab soalan-soalan daripada murid-murid pada minggu lepas dalam surat Jom Tanya GPK. Oleh itu, jom kita mulakan. Jom! Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jom kita teruskan dengan soalan. Yang pertama iaitu daripada Khadijah Hamadi binti Khairil Aswad dan juga Omar Fakir bin Taib. Mereka dari 3 unggul dan 3 proaktif. Soalannya berbunyi, kenapa perlu tidur yang cukup? Mengapa kita perlu tidur yang berkualiti? Baiklah, kepada Khadijah dan Umar serta murid-murid yang lain, sebenarnya kita hidup ini kita perlukan rehat, ya. Dan apabila kita rehat, yang sebaiknya adalah dengan cara kita tidur. Okey, jadi soalannya kenapa kita kena tidur yang cukup, kan? Okey, yang pertama, apabila kita dapat tidur dengan sebaiknya mengikut tempoh masa yang secukupnya lah, iaitu sekitar 8 hingga 10 jam sehari. Okey, yang pertama, badan kita akan dapat menenangkan fikiran. Okey, jadi apabila kita dapat menenangkan fikiran, sudah pastinya otak kita akan dapat rehat yang secukupnya. Okey, yang kedua, apabila kita dapat tidur yang berkualiti ini, kita akan dapat menambahkan semula tenaga. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga tu? Tenaga iaitu apa yang kita gunakan untuk aktiviti seharian lah. Contohnya, apabila kita belajar, sudah pasti kita akan rasa penat, letih, kan? Jadi kita perlu tidur yang mencukupi agar tenaga kita dapat dikembalikan semula bagi kita membolehkan kita melakukan aktiviti seharian dengan sebaiknya semula. Okey? Baik, yang ketiga, apabila kita dapat tidur yang cukup dan tidur yang berkualiti ini, ia dapat mengawal emosi kita. Sebenarnya dengan tidur yang cukup ini juga, ia dapat memberikan emosi kita agar sentiasa rasa okey. So kita tak rasalah stres, kita tak rasalah kita dalam keadaan yang bimbang, kan? Sebab badan kita dah sihat, dah cukup tenaga, otak kita pun dah dapat rehat yang secukupnya. Jadi kita akan rasa emosi kita okey. Baik, yang keempat, apabila kita dapat tidur dan juga dengan cara yang cukup dan juga berkualiti, sebenarnya kita akan dapat meningkatkan fokus dan semangat diri. Tambah-tambah lagi kepada murid-murid yang sedang mengikuti kelas PDPR, kan? Jadi letih, kan? Kita asyik menghadap dengan laptop, dengan peranti, gadget masing-masing untuk PDPR, kan? So kita perlu ambil rehat dengan cara kita tidur awal dan kita bangun tepat pada waktunya untuk kita bersedia mengikuti kelas PDPR. Okey, jadi soalan daripada Khadijah dan Umar, Cik Guru harap dapat memberikan jawapan kepada soalan kalian berkaitan dengan kenapa perlu tidur yang cukup dan mengapa kita perlu tidur yang berkualiti. Baiklah, seterusnya, untuk soalan yang kedua,
apakah yang terjadi apabila tidur lewat? Soalan daripada Iman Marisa Humaira dan Binti Muhammad Rashidi dari kelas 2 Unggul. Okey, untuk pengetahuan Iman dan juga murid-murid yang lain, kalau kita asyik tidur lambat kan, contohnya sepatutnya kita kena tidur pukul 10 malam kan. Tapi kita tidur pukul 3 pagi, pukul 2 pagi kan. Apa yang akan berlaku? Yang pertama, risiko ataupun sebab kita akan dapat keburukan. Risiko tu keburukan lah. Obesity. Obesity tu kegemukan. Jadi apabila kita tidur dalam keadaan yang tidak betul ataupun tidak tepat pada waktunya, kita akan mempunyai risiko untuk menjadi gemuk. Bahaya tu. Sebab apa kita gemuk? Sebab kita bambam lah, muka kita bambam sebab kita bangun lambat kan. Kita pun mata jadi mata panda, mata bulat hitam je kan. Jadi kita punya fizikal pun akan rasa letih, lemah, menyebabkan kita malas dan oleh itu kita boleh terjebak ataupun berisiko menjadi gemuk ataupun obesity. Okey, yang kedua, apa yang berlaku kalau kita tidur lewat lagi? Jom kita tengok. Yang kedua adalah kita akan menjejaskan kecerdasan otak. Okey, contohlah kan, kalau Iman ni bangun tidur lambat pukul 2 pagi baru tidur, esoknya bangun pukul 7 pagi. Berapa jam jadi dia tidur? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 6 jam. Sepatutnya kena tidur sekurang-kurangnya 8 hingga 10 jam. Jadi kurang masa tidur kat situ disebabkan tidur lewat, tapi bangun tepat pada masanya bagus. Cuma ia akan menyebabkan kecerdasan minda kita tidak dalam keadaan yang baiklah. Kita akan rasa pening, kita akan rasa berpusing-pusing lah kepala ni kan, sebab mata kita berpinah-pinah, sebab kita tak dapat rehat yang cukup. Jadi sangat bahaya ya kalau kita ambil tidur yang lewat. Yang ketiga, ia akan menyebabkan gangguan kesihatan. Ya, Cik Guru pernah cuba. Okey, apabila Cik Guru tidur lewat tapi Cik Guru bangun awal, ia menyebabkan Cik Guru rasa sesama, rasa pening kepala, Cik Guru rasa tak bermaya kan. Jadi itu pun baru cuba satu malam tau. Jadi janganlah, kepada Iman dan juga kawan-kawan lain, jangan sesekali cuba untuk tidur lewat sebab ia akan menyebabkan gangguan kesihatan kepada diri kita. Baik, yang keempat, apabila kita tidur lewat, ia menyebabkan badan jadi malas. Okey, sebab apa malas? Sebab kita dah penat kan, badan tak cukup rehat, jadi tak ada tenaga yang cukup. Jadi kita akan rasa penat, kita akan rasa malas kan. Adakah itu sifat ciri-ciri murid yang cemerlang? Tidak sama sekali. Jadi jangan sesekali kita cuba tidur lewat ya Iman. Baik, yang kelima, ia juga akan menyebabkan stres. Kenapa stres? Yalah, bila kita tidur lewat, lepas tu kita kena bangun awal, kita akan rasa, kenapa saya tak cukup tidur. Jadi ia menyebabkan kita rasa tertekan bila kita kena buat kerja yang terlampau banyak tapi tenaga kita tak ada. Jadi itu menyebabkan kita susah hati kan. Baik, yang berapa tadi? Yang keenam. Yang keenam, apabila kita tidur lewat, kerugian atau kita akan terlepas PDPR. Ini bagi mereka yang tidur lewat, bangun pun lewat kan. Jadi kita pun rugilah sebab kita tak dapat join Google Meet yang diadakan secara live kan oleh guru-guru mata pelajaran kelas kamu. Jadi sangatlah rugi apabila kita tak dengar penerangan daripada guru, tapi kita kena buat kerja sekolah, jadi kita kurang faham. Bila kita kurang faham, menyebabkan kita akan rasa stres. Jadi jangan tidur lewat. Faham ya semua? Baiklah, jom kita tengok soalan yang ketiga. Baik, untuk soalan yang ketiga daripada Ais Cempaka Adriana binti Azhar, kelas 4 Semarang. Soalan Ais Cempaka ialah, macam mana nak jadi murid yang cemerlang? Kat sini Cik Guru ada tuliskan ringkasan bagaimana untuk menjadi murid yang cemerlang. Okey, macam mana ejaan cemerlang? C E M E R L A N G. Okey, jom kita mulakan dengan huruf yang pertama iaitu C.
C, kita untuk jadi cemerlang kita kena cepat bertindak. Okey, cepat bertindak di mana kalau kita nak jadi murid yang hebat yang cemerlang, kita kena mula-mula dulu akan melakukan ataupun melaksanakan tugasan yang diberi oleh cikgu. Okey, contoh kalau cikgu tanya dalam kelas, kita lah dulu akan mula-mula cepat angkat tangan. Sebagai contoh kita adalah bersifat cepat bertindak. Okey, E, emosi mesti positif. Okey, iaitu kita hendaklah sentiasa happy, gembira, ceria, semangat, tenang, relax kan. Barulah kita boleh capai kecemerlangan tu. Okey. Yang ketiga, huruf M. M ialah melakukan kejayaan. Okey, untuk cemerlang kita kena usaha untuk berjaya sehingga kita dapat kejayaan. Okey. So kita kena berusaha bersungguh-sungguh sehinggalah kejayaan itu dapat kita capai. Okey, jadi tak mustahil semua orang dapat berjaya. Janji dia kena lebihkan usaha. Okey, huruf yang keempat iaitu E lagi. Okey, etika bekerja ataupun belajar. Okey, sebagai murid mestilah etika belajar iaitu disiplin diri. Okey, untuk cemerlang perlu ada disiplin diri. Okey, macam mana nak jadikan diri kita disiplin? Senang sahaja. Tidur awal, bangun pun awal. Lepas tu kita kena join kelas PDPR, ada Google Meet kita join, ada Google Classroom kita buat homework dan hantar turn in tugasan kan, dan juga beri respon kepada guru apabila ada soalan daripada guru. Okey, faham? Okey, jadi huruf yang kelima R, kita kena bagi respon yang positif. Okey, apabila nak jadi cemerlang ni kita kena bertindak ataupun memberi maklum balas yang sentiasa positif. Kita tak boleh kata saya tak boleh. Okey, untuk jadi cemerlang kata saya boleh. Okey, saya boleh melakukannya. Jadi respon yang positif. Okey, huruf L iaitu lakukan yang terbaik. Okey, nak cemerlang kena yakin pada diri sendiri untuk kita lakukan yang terbaik. Kerana kita buat ni bukan untuk diri orang lain. Kita buat adalah untuk diri kita, untuk kejayaan kita, untuk masa depan kita. Okey, huruf A iaitu kita kena accept, adjust dan move on. Okey, kadang-kadang kalau kita dah penat melakukan yang terbaik kan, tapi tak juga berjaya. Jadi kita kena accept, terima, redha. Okey, kerana mungkin Allah tak bagi lagi kejayaan pada kita. So kita kena adjust lah, perbaiki apa kelemahan-kelemahan kita dan kita kena move on. Okey, maju ke hadapan, buat yang lebih baik. Okey, dan N pula adalah nekat. Bila kita dah lakukan semua usaha tu nak untuk cemerlang, kita kena nekat. Okey, nak tak nak, gagal macam mana pun kita kena berusaha sehingga kita berjaya. Okey, dan huruf G yang terakhir untuk cemerlang adalah guna keupayaan diri sebaiknya, iaitu guna kebolehan diri, guna potensi diri untuk menjadikan kita seorang murid yang cemerlang. Okey, boleh ya Ais cempaka, Cikgu Guru doakan Ais dan murid-murid lain terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Baik, jom kita soalan yang keempat. Soalannya daripada Nur Damia Umaira binti Muhammad Yunus dari kelas 4 Tekun. Baik. Soalan yang keempat ni daripada Damia ni sebenarnya bukan soalan tapi lebih kepada ucapan, iaitu Damia menyatakan terima kasih cikgu sebab dah ajarkan saya. Baik, kepada Damia, sama-sama Cikgu Guru wakilkan untuk guru-guru Damia, SK Pandai Sri Putra yang lain. Okey, sebenarnya tugas guru ni adalah untuk mengajar ya. Apabila tugas guru untuk menyampaikan ilmu, jadi guru ini memang akan sentiasa menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Okey, jadi kepada Damia sebagai murid pula, tanggungjawab Damia adalah untuk hadir ke kelas PDPR sebagai menghargai usaha-usaha guru dalam menyampaikan pengajaran dan juga pendidikan kepada
Damia kan, dan juga murid-murid yang lain, serta jangan lupa siapkan tugasan dan memberikan respon dalam komunikasi yang diberikan oleh guru-guru sepanjang PDPR ini, terutamanya manakah kita tak boleh lagi kembali ke sekolah. Okey, baik, dan soalan daripada Nur Irdina Hadira binti Hanan Fahmi 6 Sejati dan Zafar Adwa Syahmi Muhammad Azhar dari 2 Rajin, iaitu mereka menyatakan terima kasih cikgu. Baiklah, jadi sebagai menghargai cikgu, senang sahaja seperti guru cakap tadi, dengar cakap cikgu, ucapkan terima kasih kepada cikgu, doakan cikgu kan. Semoga ilmu yang diberikan oleh cikgu-cikgu ini akan diberkati oleh Allah, dan semoga murid-murid sekalian dapat berjaya sehingga mencapai cita-cita dan impian masing-masing. Baiklah, itu sahaja soalan daripada murid-murid dan ataupun kawan-kawan semua berkaitan dengan Jom Tanya GPK. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk slot Apa Kata GPK bersama dengan Cik Guru, dan kepada mereka yang telah pun mengemukakan soalan dalam Jom Tanya GPK, terima kasih Cik Guru ucapkan, dan kepada mereka yang ingin bertanyakan lagi, jangan malu-malu untuk bertanyakan dalam slot Jom Tanya GPK pada setiap hari Jumaat dalam PDPR Counselling. InsyaAllah Barisan Guru Bimbingan Counselling akan cuba sedaya upaya memberikan jawapan yang terbaik untuk soalan-soalan anda. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Cik Guru sudahi dengan tepuk-tepuk. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Syukran. Sese. Nandri. Arigato. Hai. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.